kurangkan kesesakan trafik, Kuala Terengganu Bypass dibuka. Jamin bekalan telur di pasaran, kadar subsidi dinaikkan. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Berkuat kuasa hari ini, kadar subsidi telur ayam grade A, B dan C dinaikkan 2 sen. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, ini menjadikan kadar subsidi telur ayam di peringkat ladang 10 sen sebiji. Subsidi tambahan ini dijangka memberi manfaat kepada 338 ladang ayam ternakan bagi memastikan bekalan telur di pasaran lebih konsisten dan stabil. Dengan pengumuman saya ini, diminta jawatankuasa khususnya pihak MAFI, Kementerian Pertanian, hendaklah segera melaksanakan dengan menggunakan kaedah-kaedah perinciannya bolehlah dirujuk kepada Kementerian Kewangan bahagian belanjawan. Tapi ini hanyalah tambah kepada sistem membayar yang telah pun already in place, tapi instead of paying 8 sen for every eggs, they can increase to 10 sen. Jadi dengan kos 49 tanpa 2 jadi 21, menyamai lebih kurang kos dan tanpa margin untung yang besar, kita faham. Tetapi setidak-tidaknya kita harap pengeluar-pengeluar akan dapat mula mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran. Setakat September lalu, kerajaan telah meluluskan peruntukan 1.2 bilion ringgit untuk subsidi ayam dan telur ayam bagi mengawal harga bahan mentah itu kepada pengguna. Ini pula di Terengganu. Jalan pintas Kuala Terengganu KT Bypass dibuka secara rasmi hari ini. Ia membabitkan laluan sepanjang 5.8 km menghubungkan Kuala Ibai dan Kampung Durian Burung. Pembukaan jajaran itu bakal mengurangkan kesesakan lalu lintas di Jalan Persekutuan sedia ada sekaligus memberi manfaat kepada 70,000 pengguna. Tak lamalah, tapi disebabkan cabaran untuk melaksanakan termasuklah pengalihan utiliti, pengambilan tanah dan sebagainya, dan dengan keadaan COVID dan sebagainya akhirnya dapat disiapkan. Dengan kenaikan kos seperti yang saya ucapkan tadi, iaitu pengambilan tanah peningkatan 3 kali ganda, dan juga kerja-kerja pengalihan utiliti merupakan cabaran utama di samping keadaan COVID yang mengekang kerja-kerja berjalan dengan lebih lancar lagi. Tapi alhamdulillah apapun ianya dapat disiapkan walaupun ada extension of time. Dan beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pembukaan KT Bypass dan penyampaian surat setuju terima projek lingkaran tengah utama dan projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Kerai. Kos asal bagi projek pembinaan KT Bypass ialah RM250 juta, namun bertambah kepada RM384.3 juta susulan kos pengambilan balik tanah yang meningkat 3 kali ganda. Hari penamaan calon bagi PRU ke-15 dan PRK Don Bugaya Sabah akan berlangsung Sabtu ini. Kertas penamaan calon boleh diserahkan kepada pegawai pengurus di Pusat Penamaan Calon PPC bagi kawasan masing-masing dalam tempoh sejam mulai 9 pagi. Kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan 222 PPC dibuka. Kertas penamaan boleh dikemuka calon, pencadang dan penyokong. Bagi memastikan kelancaran proses, bakal calon boleh membuat semakan terlebih dahulu dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri di seluruh negara. Mereka turut disaran membayar deposit lebih awal selain membawa surat kebenaran parti politik untuk menggunakan simbol parti.
Juga perkembangan mengenai PRU ke-15, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM akan segera berhubung dengan SPR bagi mendapatkan senarai penuh bangunan yang bakal digunakan pada hari-hari penting PRU ke-15. Ini bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan menyeluruh dilaksana di semua kemudahan berkenaan. Fokus tertumpu kepada pencegahan dan pengawalan kebakaran. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata pihaknya sedang memeriksa premis-premis Percetakan Nasional Malaysia Berhad PNMB yang mengendalikan proses mencetak kertas undi. Kita nak pastikan bangunan itu selamat dan juga kertas undi ini dalam keadaan yang selamat. Kita juga standby mod di Balai Bomba yang terdekat sekiranya berlaku, kita akan respon cepat. Kalau dia perlu, kita kena standby pada masa-masa tertentu, kita akan patuhi kehendak mereka ini. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Pindaan 2021 peringkat Zon Utara di Bayan Baru. Penyandang kerusi Parlimen Keterik Tan Sri Anwar Musa menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti berhubung pencalonannya dalam PRU 15. Justru beliau meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara terbabit. Mengenai calon ni begini ya, sebab parti ada sistem. Jadi kita tak usah banyak membuat spekulasi. Biarlah proses itu berjalan, kita serahkan pada parti. Kita serah pada parti, khususnya pucuk pimpinan parti untuk menentukan memilih siapa yang parti fikir patut menerima watikah dan mewakili parti. Dan sebab soal calon ni, macam saya kata, bukan benda yang harus kita minta-minta lebih-lebih. Kalau kita difikirkan oleh pucuk pimpinan dengan apa juga asas pertimbangan, maka kita tu hanya alat untuk parti. Dengan parti memberikan watikah guna logo parti, kita masuk. Barisan Nasional bakal mengumumkan calon PRU ke-15 malam ini. Listrik bulan ni mahal. Memang. Tapi kan JB dah datang cek itu. Tak ada masalah pun. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Tiada unsur jenayah dalam insiden kren terbalik di kawasan perusahaan Kampung Aceh Setiawan, Perak yang menyebabkan kematian 2 lelaki semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri yang mengesahkan perkara itu berkata, ketika kejadian, kedua-dua mangsa bersama 2 lagi rakan sedang melakukan kerja pemotongan kren di tempat pelupusan sebelum secara tiba-tiba kren terjatuh dan menghempap mereka sehingga mati. Manakala seorang lelaki berumur 34 tahun yang juga berasal dari Sabah mengalami kecederaan iaitu patah kaki kanan dan telah dihantar ke Hospital Seri Manjung untuk rawatan lanjut. Setakat ini, hasil siasatan pihak polis mendapati tidak terdapat sebarang unsur jenayah dalam kejadian tersebut dan kes diklasifikasikan sebagai sudden death report.
Masih di Perak, susulan penemuan 33 tong berisi bahan kimia dipercayai dibuang secara haram berhampiran Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng. Datuk Muhammad Yusri berkata siasatan sedang dijalankan dan tiada sebarang petunjuk diperoleh setakat ini. Jadi pihak kita telah menjalankan siasatan dan pihak kita telah pihak polis telah menyerahkan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar untuk menjalankan siasatan dalam kes ini. Yes, jika kita menjumpai petunjuk ataupun suspek-suspek yang melakukan perkara ini, kita akan membuat tangkapan. Dalam kejadian petang semalam, Jabatan Alam Sekitar Perak telah menerima aduan mengenai pembuangan bahan kimia tersebut di kawasan lapang berhampiran RTC Gopeng. Siasatan menemukan 33 tong bahan kimia dalam keadaan berselerak dan berasap serta berbau di lokasi kejadian. Kesemua tong terbabit telah bocor dan setiap daripadanya mengandungi cecair bahan kimia berjadual dan merupakan sejenis bahan berakali yang boleh bertindak balas dengan air. Lebih ramai asnaf di Kedah akan dibimbing menjadi usahawan berasaskan pertanian menerusi kerjasama strategik Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan sebuah syarikat perbankan. Ketua Pegawai LZNK Datuk Syekh Zakaria Othman berkata kerjasama akan memfokus pengeluaran makanan berasaskan pertanian yang menjadi sumber makanan utama sekaligus dapat membantu jaminan sekuriti makanan. Pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah sekali lagi merakamkan perkataan terima kasih kepada pihak Agrobank di atas kerjasama yang bagi kita berimpak tinggi dan banyak lagi aktiviti atau program yang kita akan wujudkan kerjasama pada masa-masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi yang melibatkan niche kepada Agrobank ialah industri yang terlibat dengan pertanian yang dilibatkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan food motor melalui wakalah agihan zakat Agrobank bernilai RM100,000 kepada 10 asnaf. Kita tengok angle lain pula, cabang-cabang lain juga, bahagian lain. Bukan saja untuk food, tapi kita juga mengambil kira dari segi agro makanan. Maksudnya kita beri penipuan juga kepada food security. Mungkin kita bekerjasama dengan lembaga zakat dan juga mungkin dengan lembaga wakaf untuk kita usahakan tanah untuk kita melibatkan lagi asnaf-asnaf ni dari segi untuk menghasilkan membantu kerajaan untuk meningkatkan lagi dari segi security makanan. Meniaga nasi lemak, ubat-ubat, susu abang, macam-macam. Senang boleh pergi ke mana-mana, tak payah angkat meja ke apa, tak payah. Ni ada payung siap dah semua. Buat goreng pisang dengan ayam balang dekat tepi Masjid Al-Bukhari. Tiap-tiap hari buat niaga itu. Sebab saya ni dah jadi OKU, jadi orang robot dah, pasang besi dalaman ni. Jadi duk buat kerja. Alhamdulillah lah. Sebab adik-beradik saya pun masa saya kemalangan ni, dia hina saya. Dia kata kalau saya sihat minta sedekah dekat Pekanbaru. Sebelum ke Kuching, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan memberi penipuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Ini adalah melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 2 November 2022. Harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gema radar pada petang ini. Dilihat keadaan hujan di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia, bermula daripada Perlis, Kedah, Perak sehinggalah ke Johor Barat.
Hujan juga turut dilihat melibatkan kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Kelantan, negeri Terengganu dan juga negeri Pahang, keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini hujan dan ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar barat negeri Sarawak, terutamanya melibatkan kawasan Kuching. Manakala bagi negeri Sabah pula dilihat di sini keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, juga turut dicerap pada ketika ini di sekitar Sandakan dan juga utara negeri Sabah. Keadaan hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga pantai timur negeri di semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula dijangkakan untuk tiada hujan di sekitar negeri Sarawak dan juga Sabah, namun hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar barat dan juga di sekitar pantai barat negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Beralih ke perkembangan dari negeri di bawah bayu, antara fokus Gabungan Rakyat Sabah GRS bersedia umum calon PRU ke-15-nya esok. Butirannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, Sahih. Gabungan Rakyat Sabah GRS telah bersedia dan akan mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya ke-15 PRU 15 di Kota Kinabalu petang esok. Perkara itu dinyatakan pengerusinya yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika ditemui pemberita di Kiulu. InsyaAllah kita akan umumkan calon-calon daripada Gabungan Rakyat Sabah pada besok petang di Kota Kinabalu. GRS dianggotai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapannya di Kimanis pernah menyarankan agar kerjasama perlu dibentuk antara BN dan GRS bertujuan memastikan kemenangan bersama pada PRU 15. Seterusnya, pada 24 Oktober, pengerusi GRS, Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan bahawa GRS dan BN telah memuktamadkan pembahagian kerusi untuk PRU 15 kelak. Beralih ke perkembangan banjir dan hujan lebat di Sabah, mangsa terlibat banjir terus meningkat kepada 724 orang daripada 201 keluarga melibatkan daerah Pinampang, Sipitang,
Kunak, Tenom dan Keningau yang berlaku dalam tempoh sepanjang 48 jam yang lalu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah dalam kenyataan setakat pukul 4 petang tadi memaklumkan di Penampang seramai 9 orang daripada satu keluarga berjaya dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Kolam Renang Kompleks Sukan Penampang. Tadi kami kena selamat oleh bombala yang subuh tu dalam jam 2 lebih begitulah. Kami awal keluar sebab tempat kami pun sudah naik 4 tangga. Paras perut, jadi kami pun panggil bomba keluarlah sebab takut lagi tinggi kan nanti. Jadi tadi sampai sini dalam jam 6 lebih lah begitu. Makan pun sudah ada, sarapan pun ada sudah. Terima kasihlah. Tinjauan sekitar Penampang mendapati terdapat air sungai melimpah sehingga bahu jalan selain orang ramai turut bersiap siaga dengan meletakkan kenderaan masing-masing di tempat yang selamat. Sementara itu, penduduk yang dipindahkan akibat banjir di Sipitang meningkat kepada 55 orang daripada 20 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Mini Mesapol dan Dewan SJK Cina Chunghua Mesapol. Di Kunak pula, kekal 66 orang membabitkan 13 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Kampung Airport Tun Fuad. Di Tenom, seramai 298 penduduk terjejas melibatkan 80 keluarga ditempatkan di 3 PPS iaitu Rumah Kebudayaan Kalang Kanar, Rumah Kebudayaan Makakagas dan Rumah Kebudayaan Gunting. Di Keningau pula, 296 penduduk terkesan banjir dengan 87 keluarga telah ditempatkan di 2 PPS iaitu Dewan Gereja Kampung Senagang dan Sekolah Kebangsaan Pekan Keningau 2. Seterusnya, dalam kenyataan rasmi, Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB memaklumkan terpaksa menutup operasi stesen jana kuasa Hidro Tenom Pangi berikutan kejadian arus sungai deras dan tanah runtuh, seterusnya menimbus beberapa peralatan set jana kuasa tersebut. Keadaan tersebut turut mengakibatkan 6 pekerja termasuk 2 polis bantuan terperangkap di bilik jana kuasa berkenaan sebelum diselamatkan pihak bomba. Walau bagaimanapun, penutupan operasi tersebut tidak menjejaskan bekalan elektrik kepada sistem grid di Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan, Datuk Fairuz Rendan secara rasmi menjalankan tugas sebagai Pembantu Menteri di Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan berkuat kuasa hari ini. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Pelantikan itu dilakukan susulan pengosongan portfolio Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri berikutan penyandangnya Datuk Wetrom Bahanda bertindak meninggalkan kerajaan negeri pertengahan Oktober lalu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor kemudiannya telah melakukan rombakan kecil kabinet dengan Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mengambil alih portfolio Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, manakala jawatannya sebelum ini iaitu Pembantu Menteri Kewangan Negeri diisi Adun Matunggung Datuk Julita Majungki. Jawatan Datuk Fairuz sebelum ini sebagai setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Negeri turut diambil alih Adun Kukusan Rina Jainal. Sejumlah 1.98 juta ringgit peruntukan kerajaan negeri telah diserahkan melibatkan bantuan sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah persendirian, sekolah menengah jenis kebangsaan Mubalik, Tadika serta Badan Keagamaan Bukan Islam di daerah Sandakan. Peruntukan tersebut adalah antara 47 juta ringgit yang diperuntukkan melibatkan seluruh negeri Sabah. Bagi Zon Sandakan, peruntukan tersebut memberi manfaat kepada 39 institusi pendidikan. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri, Datuk Dr. Roland Chia berkata, turut diserahkan bantuan bertujuan melibatkan pembangunan dan pembaikan rumah-rumah ibadat badan-badan keagamaan bukan Islam dalam Zon Sandakan berjumlah keseluruhan 2.31 juta ringgit. Beliau berharap agar bantuan keuangan tersebut berupaya meringankan beban pengurusan institusi dalam membangunkan ruang tambahan ataupun membaiki sekolah serta rumah ibadat masing-masing. Kemudahan tersebut juga diharapkan dapat memberi keselesaan dan manfaat kepada penganut agama masing-masing di peringkat akar umbi. Datuk Roland Chia berucap merasmikan majlis penyerahan bantuan berkenaan di Dewan Sekolah Jenis Kerajaan Cina Cihua di Sandakan. Selepas Zon Sandakan, majlis penyerahan bantuan akan diteruskan di Zon Keningau dan Kudat.
Sebelum ini, program tersebut telah dilaksana di Zon Pantai Barat Selatan dan Zon Tawau. Lebih banyak peluang pekerjaan perlu disediakan di kawasan luar bandar bagi membantu golongan muda menjana sosioekonomi selepas melanjutkan pelajaran dan kembali ke kampung halaman untuk menyara keluarga. Usaha tersebut sekaligus menyumbang terhadap hala tuju kemajuan negara. Menteri Mafi Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata kesukaran mendapatkan peluang pekerjaan antara punca golongan belia berhijrah ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan demi membantu keluarga mencari sumber pendapatan tetap. Di kalangan yang berizazah dan yang sehingga peringkat menengah, ianya juga berlaku di kawasan. Tapi sebab itu kita dedahkan mereka dengan peluang-peluang dan mengajak mereka untuk menerokai pelbagai peluang pekerjaan dan karier dan menceburkan diri dalam perusahaan-perusahaan perniagaan kecil dan sederhana. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran Trup 18 at Labuk di Beluran. Golongan muda yang ditemui turut berharap kerajaan yang mentadbir selepas pilihan raya umum PRU ke-15 lebih menitik beratkan masa depan generasi muda di negara ini. Ramai fresh graduate yang dari diploma, degree, tapi bila sampai di kampung di sini tiada peluang pekerjaan. Kena keluar dari negeri Sabah baru dapat jumpa peluang pekerjaan. Saya dapat memilih saya punya pemimpin sendiri dan membangunkan saya punya kampung, yang mana saya punya kampung itu ada di pedalaman, dan saya tidak mau anak-anak muda di pedalaman itu tidak dipandang keluar daripada macam ibarat dia katak di bawah tempurung. Saya tidak mau anak-anak muda itu terus ditindas oleh orang luar. Lebih 100 belia menjayakan program berkenaan yang turut diisi dengan sesi dialog. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu kembali bersama Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih Rita. Baik, perkembangan dari Sarawak selepas ini. Jangan ke mana-mana. Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu berperanan penting dalam melahirkan graduan usahawan tani bagi memperkasa sektor agro makanan. Fokus lintas langsung dari Bumi Kenalang itu akan diperincikan Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Sahih. Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPM KB mampu melahirkan graduan usahawan tani melalui kurikulum serta sokongan sistem pembelajaran dan pengajaran yang sedia ada. Tuanku Chancellor UPM Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah sebagai universiti berteraskan pertanian, universiti itu boleh menjadi pelopor untuk melahirkan graduan usahawan tani bagi memastikan bekalan industri agro makanan terus sentiasa stabil dan berkembang. Justru kita berharap agar UPM kampus Bintulu Sarawak ini boleh ditingkatkan dari segi kemudahan infrastruktur agar minat pelajar dalam bidang pertanian dapat dipupuk dan dilestarikan. Kita yakin dengan kepakaran dan sumber kemudahan yang dimiliki oleh UPM sebagai universiti pendidikan utama negara, universiti ini mampu melahirkan graduate yang memberi impak lebih besar terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada istiadat Convocation Universiti Putra Malaysia ke-46 di Bintulu. Pada convocation yang julung kalinya diadakan di UPM KB itu, baginda turut bertitah kampus itu telah banyak melakukan kerjasama strategik untuk penyelidikan berimpak tinggi dengan agensi kerajaan khususnya Kerajaan Sarawak. Antara pencapaiannya menurut baginda ialah penubuhan kursi Tok Nan dengan peruntukan RM2.54 juta dalam memacu usaha berterusan dan mempertahankan identiti unik serta kekayaan warisan budaya pribumi Borneo. Titah baginda lagi, UPM KB telah mencapai persefahaman bersama Jabatan Hutan Sarawak dengan mewujudkan hub penyelidikan hutan Sarawak dengan peruntukan RM10.5 juta.
Ini termasuk projek pemulihan hutan di tapak seluas 47.5 hektar di UPMKB yang akan menjadi aspek penting dalam membantu pengurusan dan penyelidikan hutan. Antara sumbangan lain Kerajaan Sarawak ialah projek transformasi padi yang dinamakan Agri-Hub atau gedung untuk meningkatkan produktiviti padi daripada 2 tan per hektar kepada 10 tan per hektar menerusi 5 tuaian setiap 2 tahun. Sultan Syarafuddin turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kerana sentiasa memberi sokongan dan kepercayaan kepada UPMKB dalam menjalin kerjasama bersama-sama kerajaan negeri untuk membangunkan Sarawak ke arah negeri maju 2030. Istiadat convocation di Dewan Seri Kenyalang itu menyaksikan 405 graduan pelbagai program pengajian menerima ijazah Dr. Falsafah, Sarjana, Bachelor dan Diploma daripada Sultan Syarafuddin. Sarawak akan melakukan program khas untuk membangunkan sektor petrokimia yang dikategorikan sebagai ekonomi biru secara global kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan ini melibatkan sumber tenaga hijau yang boleh diperbaharui yang banyak di Sarawak. Justru Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak memerlukan pakar-pakar dalam bidang bio dan petrokimia menerusi program biasiswa Yayasan Sarawak seperti program-program biasiswa lain mengikut keperluan. Kita banyak lagi ekonomi baru ni banyak lagi yang kita Sarawak nak kerjakan. So we need expertise. Dan juga kalau petrochemical kayak kita tu kita keluar metanol. Yung metanol dia keluar Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-26 di Kota Semerahan. Seramai 574 orang graduan daripada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK dan Fakulti Perubatan, Sains dan Kesihatan menerima scroll masing-masing pada sidang kedua. Manakala seramai 35 graduan kohort pertama ijazah sejarah muda, program perubatan dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang mendapat tajaan biasiswa penuh daripada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Yayasan Sarawak turut menerima scroll dalam majlis tersebut. Kerja-kerja pelebaran jalan raya bermula dari Jalan Matang Jaya ke laluan Jalan Matang berdekatan persimpangan Jalan Batu Kawar sejauh 4.4 km dijangka akan siap pada pertengahan tahun 2024. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, projek penambahan 2 lorong baru itu akan menelan kos sebanyak RM67 juta. Dato' Amar Douglas juga mendedahkan bagi sepanjang laluan itu kelak, projek penambahan 70 buah lampu jalan dan pemasangan paip akan melibatkan kos berjumlah RM8 juta. The value of this project is 67 million and 8 million is for utilities. The electric and also the pipe. Yes. We have to do a protective mechanism because along here are all the main pipe. So it cannot be, we will not take risks to ensure that while the building of the road is going on, the pipe is protected. Dato' Ahmad Douglas Uga yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata projek itu kini mencapai 9% dan berharap kontraktor yang baru dilantik mengambil alih projek itu dapat menyelesaikan projek tersebut mengikut jadual. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak projek di Jalan Kuching. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berharap projek itu dapat disiapkan dengan segera sekaligus memberi keselesaan kepada penduduk di kawasan tersebut yang sering mengalami masalah kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak. Tambahnya, apabila pemasangan lampu jalan itu siap kelak, ia dapat memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya itu terutama waktu malam.
Rakyat di negeri ini dinasihat untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga bagi membendung penularan wabak COVID-19 walaupun kadar laporan kes jangkitan baharu kian menurun. Menjelas lanjut, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata amalan pemakaian pelitup separuh muka perlu dilaksanakan terutama ketika berada dalam halayak ramai. Dato' Amar Douglas juga menjelaskan kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang bakal bermula selepas proses penamaan calon pada Sabtu ini adalah penting untuk semua pihak kekal berwaspada. Lebih-lebih lagi terdapat varian baru iaitu Omicron XBB yang dikesan baru-baru ini. Tambah Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Sarawak masih merekodkan kes baharu COVID-19 dengan sebanyak 40 kes dikesan hari ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan dan pameran keselamatan dan kesihatan pekerjaan Borneo kali ke-7 di Kuching mewakili Premier Sarawak. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas yang juga timbalan yang di-Pertua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menghormati pendirian penyandang kerusi Parlimen Santubong Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar untuk tidak bertanding pada PRU15 ini. Jelasnya sudah menjadi budaya dalam parti PBB apabila sudah tiba untuk bersara, mereka akan mengumumkan untuk berundur. Tambahnya lagi, apa yang penting dalam parti adalah memberi peluang kepada golongan muda sebagai persediaan awal untuk menceburi dunia politik. Datuk Sri Wan Junaidi merupakan penyandang kerusi Parlimen Santubong selama 4 penggal sejak 2004. Sarawak terus melangkah setapak ke hadapan dalam pembangunan sumber minyak dan gasnya menerusi pembelian sebuah anak syarikat Petronas. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata pembelian Petronas Dagangan Berhad di Bintulu akan berupaya meningkatkan kemampuan sumber pendapatan negeri selain menyaksikan penyertaan Sarawak dalam industri cari gali secara serius. Melibatkan dalam kerja-kerja kontrak outside of Sarawak borders. Ini adalah satu yang dipersetuju. Ini juga telah pun ditegaskan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis perjanjian jual beli terminal gas cecair petroleum Bintulu antara Petronas Dagangan Berhad dan Pusaka Integrated Resources Sendi Berhad di Kuching. Petronas Dagangan Berhad diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Rani Osman, manakala Pusaka Integrated Resources pula diwakili pengarahnya Datuk Hashim Bojet. Dengan perjanjian pemilikan ini, kedua-dua terminal LPG kini dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat Tempatan Sarawak di bawah Pusaka. Terminal LPG Bintulu telah beroperasi di Sarawak lebih 20 tahun itu, dikendalikan oleh Petronas Dagangan akan mula diambil alih oleh Pusaka mulai Disember depan. Komuniti kreatif di Sarawak diharap akan terus meningkatkan kemahiran ke arah menjadikan negeri ini sebagai sebuah destinasi seni kreatif bertaraf dunia pada masa akan datang. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kementeriannya terus komited untuk memberi sokongan kepada komuniti kreatif tempatan bagi memenuhi kehendak pelbagai aspek dalam industri kreatif, kraf, muzik dan seni persembahan. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan festival seperti What About Kuching WAK telah menganjurkan pelbagai acara yang tidak hanya tertumpu kepada segelintir demografik tertentu, malah ia melibatkan pelbagai aspek. Jelasnya inisiatif WAK yang kini masuk tahun keempat juga berpotensi menjadi produk pelancongan bertaraf dunia dan menarik minat komuniti kreatif dari dalam dan luar negara. Tambahnya, selain mendapat sokongan daripada pihak kerajaan tempatan, beliau juga berharap agar sektor swasta seperti Sarawak Energy Berhad SEB, Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Cahaya Mata Sarawak Berhad akan turut serta dalam menyumbang kepada inisiatif seperti itu. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah juga yakin penganjuran WAK akan terus mendapat sambutan yang lebih baik pada masa akan datang, terutamanya daripada komuniti kreatif antarabangsa. Beliau berkata demikian pada malam after party WAK 2022 di Kuching.
Malam After Party WAK 2022 merupakan acara meraihkan kejayaan penganjuran Festival WAK yang menyaksikan sebanyak 181 acara yang berlangsung sepanjang bulan Oktober lalu. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vi untuk perkembangan dari Sarawak. Seorang pemandu kereta rentung selepas kenderaan yang dipandu terbabas dan terbakar di sebelah kiri penghadang jalan di kilometer 3.6 Lebuh Raya Gatri dari Shah Alam sebelum tol Bukit Jelutong awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim, ketika mengesahkan kes, mangsa yang identitinya masih belum dapat dikenal pasti itu disahkan meninggal dunia di lokasi selepas turut terbakar bersama kenderaannya. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azan Khamis berkata, pihaknya menerima panggilan pada 1.15 pagi. Setiba di tempat kejadian, pihaknya mendapati sebuah kereta yang tidak diketahui nombor pendaftaran telah terbakar 100% akibat kemalangan. Baiklah, untuk lebih banyak berita dari Selangor, kita bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Satu rumah, satu beg kecemasan. Angkatan Pertahanan Awam Selangor menyarankan setiap isi rumah, terutama yang berada di kawasan terjejas monsun Timur Laut, menyediakan beg ready to go yang mengandungi peralatan penting termasuk wisel, lampu suluh, kit perubatan, kit kebersihan, makanan dalam tin, dokumen penting dan wang tunai. Pentingnya supaya kita boleh beg kecemasan ni kita boleh prepare diri kita sebelum berlaku bencana, banjir ataupun apa-apa jenis bencana sekalipun, untuk kita bawa peralatan-peralatan yang perlu. At least kita punya dokumen pengenalan diri, kita punya kit pembersihan diri ataupun makanan untuk kita survive sekiranya berlaku apa-apa bencana lah. Pengetahuan asas dan persediaan awal supaya individu terlibat dapat bertindak balas mengikut situasi. Sementara itu, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA mengadakan latih amal dan simulasi menghadapi banjir bertujuan memantapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana itu. Ini termasuk aspek penyaluran bantuan supaya lebih efisien dan efektif. Selain warga MBSA, program juga mendapat penyertaan agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Turut terlibat dalam simulasi tersebut, wakil penduduk bagi memberi pendedahan awal jika berlaku sebarang bencana. Ini adalah inisiatif kesinambungan MBSA lakukan yang melibatkan 24 Majlis Perwakilan Penduduk dan seterusnya melibatkan wakil-wakil komuniti di kawasan pentadbiran MBSA. Dan ini adalah latihan simulasi yang terakhir, dan selepas ini apabila diberikan pendedahan, penekanan dan juga latihan, kita mengharapkan agar penduduk atau wakil-wakil penduduk agar lebih bersedia pada masa akan datang. Hampir 16,000 peluang pekerjaan ditawar menerusi Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang akan berlangsung di Selangor dan Perak minggu ini. Pencari kerja yang memperoleh pekerjaan berpeluang menerima insentif mobiliti sebanyak RM500 secara sekali bayar. Perasmian Karnival Kerjaya di Arena TN50 Tapah Perak esok akan disempurnakan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Manakala Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Senator Datuk Timohan masing-masing akan merasmikan karnival di Wan Plaza, Kuala Selangor dan di Dewan Datuk Abdul Hamid, Batangkali, Hulu Selangor pada 3 November. Pencari kerja yang akan berkunjung ke lokasi digalak mendaftar di pautan My Future Job terlebih dahulu. My Future Job, sebuah portal pekerjaan negara yang menawarkan lebih 293,000 jawatan kosong.
Kaunter perkhidmatan pelanggan di Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ beroperasi semula hari ini selepas kerja-kerja pengubahsuaian siap sepenuhnya. Beberapa kemudahan baru disedia termasuk kios layan diri dan kaunter pandu lalu selain kaunter perkhidmatan khas untuk OKU, warga emas dan ibu mengandung. Ia dibuka dari Isnin hingga Jumaat mulai 8 pagi hingga 5 petang. 8 kaunter yang disedia boleh memberi perkhidmatan sehingga 40 pelanggan pada satu masa. Jadi ini adalah satu daripada usaha yang kita buat di pihak majlis untuk kita nak mempertingkatkan servis kita, perkhidmatan kita nak tambah baik. Kalau sebelum ni memang kita ada kaunter pun, sebelum ni saya fahamkan kita ada kaunter, tapi kali ini kita buat dengan lebih baik dalam keadaan yang lebih kondusif, selesa kepada pengunjung dan selesa kepada pihak kita. Pengubahsuaian bermula Jun tahun lalu membabitkan kos RM160,000. Wang tunai RM10,000 menjadi rebutan 16 pasukan futsal dan bola jaring yang bertanding Liga Sukan Unity Keluarga Malaysia peringkat kebangsaan Sabtu ini. Acara berlangsung di Uptown Sport, Bandar Baru Bangi setelah kejayaan penganjurnya di seluruh negara bagi mencari johan peringkat negeri sepanjang September dan bulan lalu. Jelas Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud sambutan positif diterima di peringkat negeri dengan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Kita mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Lebih kurang 5,000 peserta menyertai. Totalnya 5,000 peserta. Pasukan futsal 400 lebih pasukan menyertai. Dan netball hampir 300 pasukan menyertai pertandingan ini. Dan pasukan yang mewakili negeri masing-masing nanti lebih 10,000 untuk juara pasukan yang memenangi futsal dan juga netball ini. Sekian saja laporan dari Selangor. Kembali ke Angkasa Puri. ...570 kes maut membabitkan 1,140 kemalangan elektrik direkodkan di negara ini sejak tahun 2002. Pengarah Jabatan Penguatkuasaan dan Operasi Kawasan Suruhanjaya Tenaga ST Muhammad Elmi Al-Nas berkata setakat 22 Oktober lalu 49 kes kemalangan elektrik direkodkan dengan 25 kes maut. Jadi kita harap supaya kes-kes kemalangan yang berlaku di negara kita ni dapat dikurangkan lah, walaupun kita nak kata sifar, memang kita nak sifar, tapi adalah suatu perkara yang mustahil lah untuk dapatkan sifar. Tapi kalau boleh dikurangkan pun dah setiap tahun pun adalah satu performance yang bagus lah. Beliau ditemui pada program Touchpoint di Kampung Kurnia Diraja. Melaka berjaya memperoleh pelaburan lebih RM3 bilion setakat ini. Pelaburan tertinggi membabitkan sektor semikonduktor dan elektronik, manakala pelabur terbesar melibatkan sebuah syarikat dari Jerman. Menerusinya, lebih 150,000 peluang pekerjaan berjaya diwujudkan untuk rakyat tempatan. Kerajaan negeri optimis sasaran pelaburan RM5 bilion masuk ke Melaka tahun ini mampu dicapai sebelum 2022 berakhir. Bagi merealisasikan matlamat itu, proses perbincangan bagi beberapa pelaburan baharu sedang giat dilaksana. Pembesaran beberapa kilang begitu aktif, termasuk sebuah kilang daripada Amerika yang sedang membawa pelaburan baru sebanyak 1.4 bilion di Batu Berendam. Dan ada juga kilang daripada Jerman juga telah membuat penambahan tapak operasinya yang menelan belanja lebih 2 bilion. Jadi melengkapkan sasaran kami di peringkat kerajaan negeri membawa pelabur untuk sasaran 5 bilion dapat kita capai. Beliau ditemui RTM selepas melawat sebuah kilang makanan di Teluk Mas. Pembangunan mekanisasi dalam sektor peladangan sawit perlu dipertingkat sebagai alternatif terbaik mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing.
Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata, jentera dan perkakasan yang dibangunkan perlu lebih canggih, selesa, selamat dan separa automatik untuk menarik lebih ramai warga tempatan bekerja di ladang sawit. Jadi kita harap melalui apa cara sekalipun dapat menggunakan mekanisasi ini pada masa akan datang untuk meningkatkan produktiviti sawit ini dan bantu mengatasi isu yang kekurangan kebergantungan kepada buruh di negara kita. Ketika ini, sektor peladangan sawit berdepan kekurangan kira-kira 100,000 pekerja warga asing berikutan kekangan dari negara sumber. Tambah beliau, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB setakat ini telah mencipta dan membangunkan lebih 35 jentera ladang dalam usaha meningkatkan kecekapan aktiviti peladangan dan produktiviti buruh. Fasiliti kesihatan di Melaka masih menerima pembayaran perkhidmatan secara tunai bagi memudahkan masyarakat terutama warga emas. Pelaksanaan pembayaran secara dalam talian sepenuhnya belum ditetapkan. Sakit ada pilihan untuk bayar secara tunai ataupun bayar secara atas talian. Itu kita guna pakai di Negeri Melaka sehinggalah akan dimaklumkan kita nak buat secara total tu bila. Tapi setakat ini kita masih guna pakai, dua-dua boleh pakai. Jadi saya mohon nanti kita akan keluarkan perkeliling juga Doktor Jabatan Kesihatan untuk membenarkan bahawa pembayaran secara tunai dan juga atas talian boleh dilakukan di mana-mana premis kesihatan di dalam negeri Melaka ni. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja dan kanak-kanak Zon Selatan di MITC Air Keroh. Individu ditahan di Pontian Johor kerana dipercayai terlibat aktiviti salah guna dadah. Turut dirampas sejumlah heroin. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Shofi Taib, semua suspek yang ditahan berusia antara 25 dan 26 tahun. Operasi dilaksana polis bersama agensi anti dadah kebangsaan di 6 lokasi berbeza. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Piala Malaysia 2022, Johor Darul Takzim JDT FC mara ke suku akhir selepas menundukkan Petaling Jaya City PJ City FC 2-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan JDT mara dengan agregat besar 6-0. Harimau Selatan tidak menunggu lama mencipta gol pendahuluan apabila tendangan Bergson de Silva dari jarak jauh berjaya menewaskan penjaga gol PJ City Kalamullah Al-Hafiz Matrowi pada minit keempat. JDT mendominasi permainan namun banyak cubaan jarak jauh gagal tepat ke sasaran. Tuan rumah hampir menambah gol kedua minit ke-47 menerusi Nazmi Faiz Mansur. Namun percubaannya berjaya diselamatkan Kalamullah. Pelawat kemudian hampir menyamakan kedudukan minit ke-55 menerusi Muhammad Khairil Muhaimin Zamri. Namun ditangkap kemas Muhammad Haziq Nazli. Gol kedua JDT dijaringkan Fernando Feristeri yang menggantikan Syafiq Ahmad pada minit ke-73 hasil umpanan Bergson. I know, but nosotros no pensamos en el rival, pensamos que nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, siempre hay cuestiones para mejorar y tenemos que intentar eso, ser más agresivo, presionar más alto, tener más la pelota, ser un equipo más dinámico. Juguemos contra quien juguemos, siempre vamos a pensar de la misma manera. Penantian untuk gol. Kelantan FC melakukan kejutan apabila mara ke suku akhir Piala Malaysia dengan menewaskan Sarawak United FC 2-1 secara agregat. Kedua-dua pasukan sebelum itu terikat 1-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi. Kemaraan itu menyaksikan The Red Warriors akan membuat perhitungan menentang juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT di suku akhir. Turun dengan kemenangan 1-0 pada aksi pertama di Kuching minggu lalu, tuan rumah menampilkan corak permainan agresif. Usaha memberi tekanan kepada benteng pelawat akhirnya berhasil apabila Nur Syamil Abdul Ghani meletakkan Kelantan di depan pada minit ke-12. Sarawak kemudian berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-31 menerusi jaringan Raja Imran Shah. Bagaimanapun, usaha kedua-dua pasukan untuk menambah jaringan pada babak kedua tidak berhasil sekaligus menyaksikan Kelantan mara ke suku akhir dengan agregat 2-1. Pemenang 4
Pingat emas Sukma ke-20, Syahidah Ashikin Rusli ditawar melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Atlet kanu Terengganu itu ditawarkan program Diploma Sains Sukan dan Kejurulatihan melalui laluan khas Atlet Cemerlang Sukan. Surat tawaran disampaikan Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan FSSK Dr. Jafri Zakaria yang juga merupakan bekas atlet kanu negara. Turut hadir bersama Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FSSK Dr. Nur Hazianti Muhammad Khalid dan Jurulatih Kanu Jamaluddin Muhammad. Menurut Dr. Jafri, pihak UPSI menawarkan pembelajaran yang fleksibel melalui jadual yang terancang bagi atlet. Program laluan khas atlet di UPSI merupakan usaha pihak fakulti dalam membantu atlet dalam bidang pelajaran. Beliau berharap kerjasama yang erat dapat dijalinkan dengan persatuan-persatuan sukan kebangsaan bagi melahirkan lebih ramai thinking athletes seiring dengan dasar pembangunan sukan institusi pengajian tinggi. Piala Malaysia 2022 memburu piala terulung dalam bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Selasa 1 November, Negeri Sembilan FC bertemu Kedah Darul Aman FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.